Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Aizat bin Wan Harun dan ini ahli kumpulan saya. Saya Nur Akilah binti Mat Zainul. Saya Nur Najah binti Sabar Hazmani. Kami telah ditugaskan oleh Ustazah Siti Maisarah binti Muhammad Idris untuk membuat satu penganjuran program bual bicara dan kami akan mengupaskan serba sedikit mengenai dengan ibadah, akhlak dan akidah umat Islam zaman sekarang berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dimuliakan, bersyukur kita terhadap Ilahi kerana dengan izin serta kurnianya dapat kita bertemu dalam program berbicara bersama Ustaz Al-Fatih pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita bersulang bicara, sebelum kita bersuli dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka izinkan kami untuk perkenalkan diri. Saya Nur Najah binti Sabar Hazmani. Saya Nur Akilah binti Mat Zainul. Dan saya Wan Muhammad Aizat bin Wan Harun, boleh panggil saya Aizat. Sebelum memulakan program berbicara ini, marilah kita berkenalan dengan panel kita yang hebat pada hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa membantu kami untuk menyelesaikan tugasan pentaksiran berterusan GPIM 1022. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Ustaz. Namanya beri Ustaz Muhammad Al-Fatih Atiqullah bin Muhammad Kamal Nazmi. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Integrasi Sains Hafiz. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajiannya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam pengkhususan ijazah sarjana muda Ilmu Wahyu dan Warisan Islam dalam fiqh dan usul fiqh. Dan Alhamdulillah, sekarang beliau sedang berkhidmat sebagai seorang pensyarah di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Gambang. Baik, sebelum saya meneruskan lagi program kita pada hari ini, kita selalunya bercakap tentang Islam. Malah kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Namun kadang-kala terdapat silap faham dalam mempelajari dan memahami Islam itu, sehingga kan ada yang mengambil mudah tentangnya. Dunia hari ini semakin mencabar, Islam semakin jauh, kebatilan sentiasa mendekati, tanda-tanda kiamat pun semakin menghampiri. Kata Nabi, jaraknya hanya sehasta. Kekeliruan faham terhadap definisi akidah, ibadah dan akhlak menghasilkan masyarakat yang tidak mengindahkan soal Islam yang benar. Malah sesetengahnya melalui kehidupan mereka dengan penuh kekosongan. Sedangkan ada contoh-contoh yang perlu diambil iktibar dan pengajaran daripada Nabi, namun masih ada sebahagian yang menolak. Justru timbullah masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini dengan menyalahi konsep yang dibawa oleh Nabi, seperti dalam menghayati konsep akidah, akhlak dan sahsiah. Jika diambil keseluruhan, sudah tentu kehidupan akan menjadi sempurna. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, saya ingin mengajukan soalan pertama. Berdasarkan perhatian dan pengetahuan Ustaz, sejauh manakah akidah umat Islam pada hari ini jika dibandingkan dengan akidah zaman Nabi Muhammad SAW dalam menghayati proses penghayatan Islam dalam diri mereka? Persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para moderator yang berbahagialah pada malam ini atas anjuran yang diberikan. InsyaAllah pada soalan saudara Nurul Najihah, sejauh manakah akidah umat Islam pada hari ini jika dibandingkan dengan akidah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menghayati proses penghayatan Islam dalam diri mereka.
apabila kita membandingkan ataupun apabila kita bercerita tentang akidah, yang pertama sekali kita kena tahu bahawa akidah al-Islamiyah ini adalah akidah yang wadihah, iaitu akidah yang jelas, okey, dan juga akidah yang berpanjangan, yang berkekalan, okey, daripada zaman Nabi Adam hinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka kita katakan bahawa akidah yang diutuskan ataupun risalah Islam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah yang khalidah, yakni risalah yang berkekalan juga. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan ni dengan risalah yang berkekalan tersebut adalah, maksudnya adalah risalah Islam ini dia membawa satu mesej. Okey. Risalah Islam ini bukan bermaksud Quran itu sendiri, tapi mesej ataupun wahyu, okay, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, yakni mesej yang sama daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad, okay, iaitu apa? Akidah berkaitan dengan tauhid Allah, mengesakan Allah, okay, mempercayai pesuruh Allah, okay, ataupun Nabi Allah yang Allah telah pilih, okay. Dan seperti mana yang Allah sebutlah dalam Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, okay, dan setiap umat itu diutuskan seorang rasul, okay, maka setiap rasul ini dia ada risalah dia, okay. Risalah ini pula mesej dia adalah berkaitan dengan tauhid Allah. Maka kita katakan akidah Nabi Muhammad dan juga Nabi Adam dan juga pada hari ini semuanya akidah yang sama, okay, iaitu mentauhidkan Allah. Jadi perbezaannya adalah apa? Apakah perbezaan atau sejauh manakah umat Islam pada hari ini jika dibandingkan dengan akidah zaman Nabi Muhammad dalam menghayati proses penghayatan Islam dalam diri mereka? Kita katakan akidah yang berkekalan ni, yang sama, okay, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini, okay, dan apabila kita bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, okay, zaman kita boleh katakan kita mempunyai banyak ujian, okay. Apabila telah berlalunya atau berlakunya perkembangan ilmu, perkembangan akademik, okay, perkembangan ideologi, kita mempunyai ujian yang berat, okay. Contoh, pada hari ini kita boleh nampak bahawa terdapatnya ideologi-ideologi yang cuba untuk melarikan agama itu daripada perkara duniawi, okay? Jadi apabila seorang individu yang mudah percaya ataupun mudah terikut dengan ideologi yang pada dia mungkin benda tu benar, okay? Sedangkan dalam Islam benda tu mungkin menyanggahi ataupun bercanggahlah dengan akidah Islam itu sendiri, okay? Maka seseorang individu itu lebih cenderung untuk mengikut ideologi barat ataupun ideologi yang tidak berlandaskan syariat. Maka kita katakan bahawa akidah yang ada ataupun akidah umat Islam pada zaman hari ini berbeza, okay? Berbeza, okay? Dari sudut keimanan mereka ataupun mempunyai mix, campuran, okay? Ada akidah yang kita katakan bahawa dia percaya kepada adanya Tuhan, dia percaya kepada adanya Tuhan, namun dia melibatkan manusia itu seperti Tuhan, okay? Contoh, kita boleh beri contoh seperti ajaran-ajaran sesat lah yang membawa pegangan-pegangan yang mengatakan bahawa Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah dan sebagainya, okay? Dan seumpamanya lah, okay? Dan kita boleh, dan kita melihat pula kepada zaman ketika zaman Nabi, okay? Zaman para sahabat yang mana pegangan akidah mereka lebih kuat, okay? Apa-apa sahaja, apa-apa perkara semuanya berserah kepada Allah. Apa sahaja yang ni perkara dunia ke, perkara muamalat dengan manusia ke, perkara yang berkaitan dengan usrah ke, ataupun perkara-perkara berkaitan dengan hati, semuanya akan diserahkan kepada Allah.
Okay? Berbeza dengan kita hari ini, yang mana kita hari ini lebih kepada berserah kepada FB, Twitter dan sebagainya. Kan? Kita lebih menyerahkan masalah-masalah kita ini kepada orang-orang sekeliling kita. Sedangkan kita tidak sedar bahawa Allah itu ada. Okay? Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Okay? Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya. Okay? Maka apabila kita meletakkan harapan kepada orang lain selain daripada Allah, kita katakan bahawa dia ini kufur nikmat, ataupun dia ini sudah kufur. Okay? Ataupun kita katakan bahawa dia ini jahil dengan keberadaan Allah. Okay? Maka kita katakan bahawa akidah umat Islam pada hari ini sebahagiannya, kita kata sebahagianlah, tidak semua. Okay? Sebab apa? Sebab akidah pada hari ini masih terjaga. Seperti mana yang Ana bagi tahu pada awal-awal tadi, bahawa akidah al-Islamiyah ini adalah aqidatun wadihah, aqidatun thabitah, wa aqidatun khalidah. Okay? Risalatul Islam, risalatun khalidah. Bermakna, maksudnya adalah mesej Islam ini mesej yang berkekalan. Okay? Akidah yang jelas, okay? Akidah yang berkekalan. Okay? Daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad, sampailah ke akhirat. Akidah itu berkekal macam tu, masih ada. Cumanya dari sudut kita katakan bahawa kesedaran umat itu sendiri, ataupun kecenderungan, ataupun orang kata apa, pengaruh orang sekeliling. Sebab apa? Sebab Nabi sebut apa? Ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Okay? Orang kita ini, manusia ini, semua manusia, okay, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bermakna al-Islam itu adalah al-fitrah. Okay? Al-Islam adalah agama fitrah. Okay? Maka kita katakan bahawa semua manusia dia secara fitrahnya adalah agama Islam. Okay? Tapi dia diubahkan, ataupun dia berubah agama, ataupun dia menjadi Yahudi ataupun Nasrani berdasarkan sekeliling dia ataupun tarbiyah keluarga dia. Maka kita katakan bahawa akidah Islam ini adalah akidah yang jelas, okay? Jelas risalah dia, jelas fitrahnya dan sebagainya. Okay? Dan untuk menjawab persoalan saudari Nurul Najihah tadi, dia berbeza, okay? Umat Islam pada hari ini berbeza dengan umat Islam yang pada zaman sahabat dan juga zaman Nabi lah, okay? Berbeza. Okay, pegangannya pun berbeza. Okay, dan apabila kita melihat pada sunnah ataupun hadis, okay, cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang para sahabat, kita dapati bahawa pegangan kepada akidah ataupun pegangan akidah mereka itu kuat berbanding kita pada hari ini yang mempunyai ujian ideologi-ideologi yang muncul pada zaman ni, okay, liberalnya, sekularnya dan sebagainya. Okay? So itu antara jawapanlah untuk soalan yang diajukan oleh saudari Nurul Najihah. Okay? Baik, terima kasih kepada Ustaz Fatih atas lantaran konsep yang utuh bagi yang lagi berisi. Seperti tadi, Ustaz Adam menyatakan bahawa akidah zaman sekarang berbeza pada keimanan mereka, sedangkan akidah yang sebenar ialah mentauhidkan kepada Allah. Jadi, perhambaan dan harapan yang sebenar ialah akidah yang jelas dan berterusan, bukannya terus mempercayai atau membenarkan pendapat orang tanpa soal sedikit. Seterusnya, rakan saya yang manis lagi ayu, Saudari Akilah. Adakah Akilah ada soalan yang ingin diajukan kepada Ustaz? Okay, untuk Ustaz, saya nak tanya untuk soalan seterusnya itu, jika kita lihat sekarang ibadah umat Islam kini semakin longkap. Jadi, apakah peranan sebagai individu bagi mengatasi masalah pelonggaran ibadah tersebut? Okey, baik. Okay. Apakah peranan individu bagi mengatasi masalah pelonggaran ibadah tersebut? Ataupun lebih tepat, pelonggaran ni kita tukar dengan
pengremehan lah. Okay, sebab pelonggaran ni kita ada dalam Islam, kita ada kelonggaran dalam melakukan sesuatu ibadah. Contohnya ar-rukhsah. Ar-rukhsah itu kelonggaran. Okay. Ataupun kita katakan apakah peranan individu bagi mengatasi masalah pengremehan ataupun masalah meremehkan ibadah tersebut. Okay. Yang pertama sekali adalah seorang individu itu perlulah sedar. Okay. Disebabkan dia mempunyai al-aqlu, akal, okay, dia perlu sedar bahawa dia itu berada di jalan yang mana. Sama ada berada di jalan yang benar ataupun berada di jalan yang dah terpesong, yang berliku-liku. Okay? Sebab apa? Sebab dalam syarat sah solat, kita tengok syarat sah solat antaranya adalah apa? Al-aqlu ataupun al-aqil. Dia perlulah akil. Okay? Dia perlulah berakal. Okay? Maksudnya untuk kita nak sedarkan ataupun peranan sebagai individu tu, dia kena sedar dulu bahawa ibadah dia ni ibadah yang tak sempurna lagi. Dia perlu, maksudnya dia kena tambah baik dia punya ibadah. Okay. Yang kedua, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah iaitu masdar al-asasi. Okay. Masdar yang utamalah dalam kehidupan kita. Okay. Iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay. Yang mana Allah sebut apa? Allah sebut walaqad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kalau tak silap lah ayat dia begitu. Okay. Ataupun ayat yang lain iaitu ja'atkum telah datang kepada kamu sebuah kitab ataupun sebuah wahyu, okay, yang dijadikan sebagai huda, yang dijadikan sebagai panduan, guidance, okay, untuk umat manusia ini. Okay. Jadi yang kedua ni adalah kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai rujukan. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya Allah, okay, kita jadikan, okay, contoh kita mengambil intipati surah Al-Mu'minun, okay, di mana Allah sebut apa? Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Okay, yang mana Allah sebut wahai sungguhnya orang-orang yang berjaya ni adalah orang-orang yang beriman, yang mana alladhina hum fi salatihim khashi'un, yang mana dalam solat mereka ini khusyuk, okay, fokus kepada solat. Okay, dan Allah sambung lagi apa? Ayat dia. Apa dia ayat yang moderator tahu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum fi furujihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Okay, so Allah sebut apa? Untuk menjadi mukmin yang berjaya, okay, ataupun telah berjaya orang-orang mukmin, Allah sebut. Okay, mereka ini, yakni orang yang berjaya, orang mukmin yang berjaya ini sifatnya apa? Sifatnya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam solat mereka khusyuk, okay, fokus. Okay, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka menolak perkara-perkara lagha. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka melakukan zakat. Okay, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga maruah mereka. Okay, maka kita kembali kepada masdar al-asasi ni untuk apa? Untuk menyedarkan kita perkara yang pertama tadi, dan juga menjadikan masdar al-asasi ataupun kita ambil contohnya dalam surah Al-Mu'minun tadi sebagai motivasi untuk kita lebih menambahkan ataupun mengatasi masalah meremehkan ibadah ini. Okay? Dan Allah sebut apa? Dan ibadah ini, kalau kita belajar seperti mana mungkin saudari Nurul Najihah tahulah, okay, ibadah ini dia ada al-ibadah al-am dan juga ibadah al-khas. Okay, al-khasah. Okay. Dan ibadah ini apa-apa sahaja yang kita buat
boleh jadi ibadah. Apa-apa sahaja yang kita buat boleh jadi ibadah. Yang mana ibadah, contoh macam kita pergi ke tempat kerja. Dalam perjalanan kita pergi ke tempat kerja ataupun pergi ke tempat belajar, dia boleh jadi satu ibadah apabila perkara yang kita isi masa ketika kita menunggu ataupun sedang on the way ke tempat belajar tu, kita isi masa dengan perkara yang bermanfaat, berzikir kepada Allah, membaca maksurat, membaca zikir-zikir Allah, ataupun kita membaca tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. So benda-benda yang bermanfaat, itu merupakan ibadah. Dan niat kerana Allah, niat kerana Allah, ikhlas, dan dia boleh jadi ibadah. Jadi ibadah ini bukan tertakluk kepada solat, puasa, zakat. Dia boleh apa-apa perkara sahaja boleh jadi ibadah. Jadi jika seseorang individu itu dia ada maklumat ataupun pengetahuan tentang perkara ini, dia akan melakukan ataupun dia akan cuba untuk sedaya upaya dalam setiap amalan dia itu, dia cuba untuk jadikan benda tu sebagai ibadah. Contoh yang lain, dalam kelas, dalam kelas contoh ibadah yang kita boleh amalkan adalah berbuat baik kepada rakan-rakan, berbuat baik kepada guru kita, fokus dalam kelas, dan kita meniatkan kita punya pelajaran tersebut hanya untuk kerana Allah, untuk membantu agama Islam dan sebagainya. So itu dan cara untuk mengatasi masalah ibadah tersebut, masalah pelonggaran ibadah tersebut juga kita boleh untuk apa? Ambil iktibar daripada sirah-sirah Nabi, yang mana kalau kita lihat daripada hadis-hadis Nabi disebutkan bahawa setengah tu mereka ini datang mengadu kepada Nabi yang mereka ini tidak cukup ibadat, tidak cukup beribadat. Maka Nabi sarankan dan memberikan cadangan kepada mereka bahawa begini, kalau begini tambah begini, tambahkan ibadah. Maka kita pun ambil iktibar daripada sirah ataupun peristiwa-peristiwa tersebut. Selain itu, macam mana yang Ana sebut tadi lah, kita jadikan ataupun kita niatkan segala amalan yang kita lakukan, amalan harian kita, kita niatkan semua tu hanya kerana Allah, maka jadilah ibadah, ibadah yang bermanfaat kepada kita dan juga masyarakat. So itu sahaja untuk soalan yang kedua. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut. Maknanya kalau berkenaan ibadah ni, untuk kita menjadikan ibadah tu lebih baik, mesti kita khusyuk dan kembali kepada Al-Quran. Seterusnya, kita sebagai individu perlu melakukan ibadah tu dengan ikhlas dan jadikan semua perkara dalam kehidupan kita sebagai ibadah. Baik hadirin yang dirahmati sekalian, anak dara menumbuk pandai, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi. Berdasarkan pantun yang 4 karakter membawa maksud juga hendaklah mengambil contoh teladan yang baik, iaitu daripada Nabi Muhammad SAW, kerana ia merupakan perkara penting dalam kehidupan, menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun masih ada perkara yang buruk berlaku, dan namun kita hendaklah mengelakkan daripada perkara buruk berlaku. Baik, dan di sebelah saya saudara Aizat, nampak pun halu tapi bijak berkata-kata. Adakah Aizat ada soalan lain yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jelas Ustaz? Ustaz sihat? Jelas. Alhamdulillah, sihat walafiat. Jadi Ustaz boleh panggil saya Aizat lah. Jadi saya ada satu soalan berkaitan dengan akhlak Ustaz. Okey, boleh. Seperti mana yang kita tahulah, pada zaman sekarang ni
teknologi semakin hari semakin maju, dan kita dikelilingi oleh satu media sosial, internet dan sebagainya lah. Dan disebabkan ada teknologi yang canggih ni, akhlak anak muda kita, terutamanya yang generasi muda ni, semakin lama semakin tidak baik, semakin ke arah yang lebih merosot lah. Disebabkan mereka ni adanya sebagai contoh di ruangan komen apa semua tu, yang mana mereka ni berbalah, saling bertikam lidah. Jadi situ tu menunjukkan akhlak mereka ni tidak menunjukkan personality Muslim lah. Personality Muslim seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi saya nak tanya lah Ustaz, apakah kesan kepada generasi kita sekarang ni jika anak muda kita pada masa sekarang ni berakhlak seperti itu dan terus berakhlak seperti itu? Apakah kesan dia? Dan berdasarkan situasi kehidupan kita pada zaman sekarang ni, bagaimana umat Islam ni dapat aplikasikan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah? Itu soalan saya, Ustaz. Okey, baik. Okey, panjang soalannya. Okey. Jadi untuk menjawab kepada persoalan saudara Aizat yang kacak ni, okey. Sukalah saya sebutkan bahawa daripada hadis Nabi, okey, yang mana berbunyi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, ataupun dalam riwayat Abu Hurairah, innama bu'ithtu liutammima masalihil akhlaq. Okey, masalihil akhlaq. Okey. Okey. Sungguhnya Nabi ini dia diutuskan. Okey, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Okey. Nabi dia membawa risalah. Okey, dia membawa risalah daripada Allah. Dan Allah memberikan kepada Nabi sebuah wahyu, sebuah mukjizat, yakni Al-Quran. Okey, yang mana dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, okey, hadis-hadis Nabi itu, okey, dia mempunyai panduan, manhaj, okey, panduan untuk kita ikut. Okey, panduan dalam menjadikan kita ini Muslim yang berakhlak. Okey. Dan soalan saudara Aizat, apakah kesan kepada generasi jika anak muda ini akhlak dia semakin luntur? Okey. Kita katakan bahawa memang akan musnah lah. Okey. Anak muda memang akan musnah. Okey, tidak mengamalkan akhlak. Okey, akhlak yang mulia. Dan kita boleh lihat, okey, kita boleh lihat, okey, sebelum zaman Nabi Muhammad, okey, orang-orang jahiliah, orang Arab, Quraisy dan sebagainya, mereka ini orang yang bijak. Okey. Dan budaya mereka ataupun kaum mereka ini kaum yang hebat. Cuma ni mereka ini mempunyai perangai-perangai dia. Okay, perangai yang teruk. Okay. Kalau dapat anak perempuan, mereka bunuh. Mereka jahil tentang agama, apabila ditanyakan tentang Allah, mereka jawab, mereka tahu, tapi mereka nak sembah orang lain. Okay, nak sembah lembu, nak sembah benda-benda lain. Okay. Jadi mereka ini jahil dan akhlak mereka memang tak ada langsung, zero. Okay. Dalam Islam, kita katakan bahawa Islam telah mengutuskan risalah, okay, untuk membetulkan umat ini. Okay, Allah telah utuskan Nabi dia untuk memuliakan ataupun untuk menyempurnakan, okay, akhlak manusia ini. Okay. Jadi kita katakan contoh dalam Quran itu sendiri disebutkan tentang birrul walidain. Allah telah menyebutkan tentang bagaimana untuk membuat baik kepada ibu bapa. Okay, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna, apa ayat dia? Kan? Apabila ni, lepas tu dia kata, Allah sebut apa? Wala taqul lahumā uffin. Okay? Jangan kamu kata wa qul lahumā qawlan karīmā, betul? Okay? Dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.
Okay, itu adalah manhaj yang Nabi ataupun Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi umat manusia ini, dia kena ikut, dia kena tahu, kena tahu segala isi kandungan yang telah diutuskan oleh Allah. Jadi kita katakan bahawa akhlak ataupun cabaran yang kita perlu hadapi pada zaman sekarang ini adalah untuk menyedarkan umat tentang ataupun memberitahu, memberi pengetahuan, memberi pengajaran, memberi ilmu tentang al-akhlaq yang telah diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan berkenaan dengan yang macam saudara sebut tadi, tentang al-akhlaq, akhlak manusia yang suka mencaci, berbalah dan juga suka berkata buruk terhadap orang lain. Di dalam Islam kita mempunyai akidah ataupun kita ciri-ciri Islam itu sendiri merupakan ciri yang wasatiyah, agama yang wasatiyah, agama yang sederhana ataupun adil. Bila mana kita katakan al-wasatiyah ini, ulama sebut apa? Ulama sebut al-wasatiyah hiya baina at-tarfain al-mutadadidain wa al-mutaqabilain wal mutatadidain. Wasatiyah ini dia di antara dua pihak yang saling bertemu dan juga saling bercanggahan. Contoh dalam bab contohnya dalam akidah. Contoh dalam bab akidah. Kita katakan bahawa akidah al-Islamiyah ini adalah akidah yang pertengahan. Dia beriman dengan Tuhan yang satu. Dia tidak beriman dengan banyaknya Tuhan dan juga dia tidak percaya bahawa tiada Tuhan. Seperti mana kaum etis yang percaya kepada tiadanya Tuhan dan juga seperti mana mereka yang mensyirikkan Allah. Ataupun kita kata politis, politism, yang berpegang dengan politism. Maka akidah Islam ini akidah yang pertengahan. Dan Islam itu sendiri adalah agama yang pertengahan. Dia tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu meremehkan. Contoh kalau kita nak kata dalam bab akhlak, kita katakan bahawa seseorang itu tidak boleh terlampau ekstrim dan juga tidak boleh terlampau menjadi jahil. Maksudnya menjadi jahil ni macam mana? Maksudnya apabila kita nampak seseorang itu melakukan kemungkaran, kita pun senyap. Senyap tanpa apa? Tanpa menghiraukan. Maksudnya kita tak ambil kisah langsung pasal dia. Kita sebagai umat Islam, kita kena berada di pertengahan. Maksudnya tidaklah terlalu mengutuk dia dan juga tidak menghiraukan atau tidak mengabaikan dia. Kena dia ada perantara ataupun dia kena ada di antara pertengahan lah. Kemudian bagaimanakah umat Islam dapat mengaplikasikan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah? Seperti mana yang anda telah sebut tadi pada poin yang kedua, antara cara yang paling berkesan adalah kita kembali kepada Quran dan Sunnah lah. Quran dan Sunnah. Yang mana Quran dan Sunnah ini menjadi panduan. Dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Panduan ataupun hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Pada mereka yang berpegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran ini, mereka akan dipandu lah. Setiap perbuatan itu akan dipandu. Setiap tindakan itu mereka akan buat dengan berpandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tindakan mereka tindakan yang betul, bukannya tindakan yang salah. Orang yang melakukan tindakan yang salah ini seperti orang yang mengecam di media sosial dan sebagainya itu, mereka tidak berpandukan kepada Quran dan Sunnah. Mereka hanya berpandukan hawa nafsu. Dan ini bahayalah untuk manusia. Sebab apa? Sebab Islam bukanlah agama yang ekstrim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan Allah telah jadikan kamu ini, yakni Nabi,
umat yang wasata, umat yang sederhana, umat yang adil, umat yang di antara. Okey. Jadi kita tak boleh nak jadi terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu menghiraukan ataupun mengabaikan. Jadi al-akhlaq al-islamiyah yang sebenar itu adalah setiap perkara yang diamalkan ataupun seseorang Muslim itu dia sentiasa akan melakukan kebaikan. Okay? Tidak akan sesekali dia cuba untuk melakukan benda-benda yang sayyiat ataupun mazmumah, perkara-perkara yang mazmumah. Seperti tidak amanah ataupun berdusta, okay? Mengkhianat dan sebagainya lah. Okay? So itu contoh ataupun itulah jawapan kepada soalan saudara. Okay, so itu sahaja kot untuk soalannya, untuk jawapan pada soalan yang ketiga. Baik Ustaz, sangat jelas lah apa yang dijawab tadi. Jadi apa yang saya boleh rumuskan di sini, seperti mana yang Ustaz kata tadi, Islam ni adalah wasatiyah, yang mana dia sederhana, yang mana kita sebagai umat Islam, kita sebagai Muslim, apabila kita melihat seseorang tu, jangan kita melihat secara ekstrim dan jangan kita terlalu meremehkan. Apabila kita melihat seseorang tu berbuat kemungkaran, kita perlu menegur dia, jangan membiarkan dia, jangan biar terus lah. Kita kena tegur dia seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis baginda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Jadi hadis ni menunjukkan yang mana kita ni sebagai umat Islam wajib untuk mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf. Dan bagaimana umat Islam aplikasikan tadi, jawapan apa yang saya dapat daripada jawapan Ustaz tu hanyalah satu, yang mana kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana juga yang disebutkan dalam hadis, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatur rasul. Yang mana maksud dia, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepadanya, iaitu kitab Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Jelaslah hadis ni kata kalau kita ni tak nak sesat, kalau kita ni tak nak terpesong jauh daripada agama Islam, apa yang telah diajarkan oleh Islam, mana kita kena merujuk kembali kepada dua sumber rujukan utama kita, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita berpegang pada dua ni, maka kita tidak akan sesat jauh lah. Jadi saya rasa itu saja rumusan untuk soalan, untuk jawapan Ustaz tadi. Saya serahkan kembali kepada Najihah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua rakan saya dan juga Ustaz Fatih kerana sudah meluangkan masa dan menyuarakan pendapat pada hari ini. Nampaknya buah bicara kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum kita beredah, sudahkah Ustaz untuk buat kesimpulan secara ringkas daripada perbincangan buah bicara kita pada hari ini? Okey, baik. Kesimpulannya, Islam ini adalah sebuah agama yang mengikut fitrah manusia. Okey. Jadi barang siapa yang bercanggahan dengan syariat Allah itu sendiri, dia telah bercanggahan dengan fitrah dia sendiri. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya seperti yang mana Anas sebut tadilah, Allah sebut dalam Quran ataupun hadis Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, dan juga Allah sebut dalam Quran fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Okey, yang mana Allah jadikan manusia ini fitrah. Fitrah dia adalah Islam. Dan fitrah Islam itu adalah untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Okey, maka siapa yang bercanggahan dengan Islam itu, mereka ini melanggar fitrah tersebut. Dan kita katakan bahawa Islam ini dia terkandung
akidah, ibadah dan juga al-akhlaq. Okey, maka kalau ibadah dan akhlak dia baik ataupun sempurna tapi akidah dia tidak sempurna ataupun terpesong, maka tidak terima. Okey, tidak diterima perkara ibadah dan juga akhlak tadi. Okey, maka seorang muslim itu dia kena berpegang dengan al-masdar al-asasi, iaitu masdar ataupun sumber utama. Okey, sumber utama dalam Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah, supaya apa? Supaya kehidupan dia dipandu ke arah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirat al-mustaqim. Pandulah kami kepada jalan yang kebenaran, jalan yang lurus. Maka kita katakan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah buku panduan kepada semua manusia. Maka siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ini dan berpegang dengan akidah Islam, dia adalah orang mukmin lah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang muhsin, orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dia berjaya di atas muka bumi ini dan juga di akhirat. So itu sahaja kesimpulan daripada Ana. Segala kekurangan itu datang daripada Ana dan segala kelebihan itu dan kebaikan datang daripada Allah. Wallahu a'lam. Baik, syukur jazilan kepada Ustaz atas kupasan yang telah dibuat sebentar tadi. Saya berharap semoga bual bicara pada petang ini dapat memberi sedikit sebanyak impak dalam jiwa kita dan masyarakat lain pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama merenung sejenak dengan beberapa potong ayat yang saya akan sampaikan. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bahasa, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang tidak baik itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Hakikatnya, kedua-duanya datang daripada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri program berbicara kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Minta ambil gambar kejap Boleh. Okey, boleh. Kami berharap semua yang melihat video kami mendapat empati dan manfaat daripada bual bicara bersama Ustaz Fadil tersebut. Sekian, terima kasih.